yeah. Okay. Cool. It's okay. The battery is enough. Okay, so I just hold ni lah. Just hold, go near. Okay. Ya, Puan Aliyah lah, polis kan. Tu dia kata Puan Aliyah. Go near, go It's near. already on. Yeah, already. Go near. Saya ingin satu aduan telah dibuat kepada saya mengenai kesederaan kepada satu sakit awak betul ke? Betul? Puan Aliyah, Ya, saya. apa-apa permohonan untuk dibuat di mahkamah, Puan Doktor, dokumennya perlu lengkap. Okey. Saya dibawa ke mahkamah waktu hari cuti ini kerana saya on call dan Puan perlu membuat permohonan segera. Jadi, borang permohonan itu perlu lengkap. Saya memerlukan borang permohonan tersebut untuk saya nilai permohonan yang nak dibuat supaya saya boleh bagi keputusan. Ini dah. Orangnya. Isi borang Apa yang tak lengkap? permohonan. Tanya apa yang tak lengkap? Yang mana ni belum lengkap. Semua kosong. Penurunan kuasa. Saya mungkin tengah tidur ke Kenyataan awak sebagai pelbagai saya kena buat ini. Buat isi borang lengkap dan datang balik jumpa saya. Pastikan borang permohonan yang perlu untuk saya nilai dan saya turunkan tanda tangan telah lengkap. Okey. Kita dah balik dah. Seriously, magistrate nanti marah. Ini nak kena ada nombor Okey lah, so kita pun ni lah. Puan bukan wakil Puan bukan pewakil pegawai penyiasat, bukan. Ini kes Puan. Ya, Okey. kes saya. Nombor report polis apa? 189. Okey. So borang ni lah pernah tengok kan? Pernah tahu kan borang ni? Pernah isi tak? Pernah. Pernah isi? Tapi maksudnya masa pergi ni dengan polis sendiri. Ya. Dulu pergi dengan siapa? Bukan saya yang pergi, saya yang pergi. Rasanya dia pergi dengan relatif. Tak boleh. Oh, sepatutnya pergi Dia dengan kena, polis. dia bukan tak boleh. Prosedurnya adalah pegawai antara kita dan mahkamah itu adalah pegawai penyiasat. So pegawai penyiasat tu yang perlu datang. Kalau pegawai penyiasat itu tidak boleh datang, dia mewakilkan dan wakil dia yang isi borang ni, yang bagi pihak polis. Borang ini tata caranya ada 3 borang. Satu tu perwakilan kuasa daripada family kepada doktor. Jadi doktor yang tanda tangan borang tu dia kena datang. Bukan orang lain, dia yang tanda tangan tu dia kena datang. Dia telah diwakilkan oleh keluarga untuk uruskan kes ni. Orang yang seterusnya adalah pegawai penyiasat kes. Sebab tak perlulah. family tak perlu datang. Kalau family perlu datang, doktor tak payah datang. Oh, macam tu. Sebab itulah dah diwakilkan kepada doktor. Okey. Family dah bagi konsen untuk buat. Tapi perlu ada urusan dengan mahkamah. Kenapa kita nak menyusahkan family? Kita susahkanlah staf kita. Faham bukan? Maksudnya kita nak ada orang yang bertanggungjawab terhadap itu. Jadi kita tahu polis dengan KKM in the same wavelength. Dua-dua yang perlu menghadap kepada magistrate memohon kebenaran tersebut mestilah orang yang mengetahui tentang apa yang nak dilakukan, maksudnya pegawai perubatan, apa isu di sebalik siasatan polis. Okey. So, polis akan bagi tahu saya adalah pegawai penyiasat kes. Nama Timothy A bin B. Dia dimasukkan ke hospital pada sekian tarikh, sekian bulan akibat kecederaan kepala yang disebabkan kemalangan jalan raya. Kemalangan ini telah disiasat. Okey. Dan dia telah disahkan mati, kan? Tak
di hospital, doktor yang telah sahkan mati otak di hospital. Walau bagaimanapun, family memohon untuk mendermakan organ. Okey. Dan pihak kesihatan kan berfikir ia sesuai untuk penermaan organ. Oleh itu kami ingin memohon kebenaran daripada mahkamah untuk melaksanakan tujuan penermaan organ kerana kes ini tertakluk pada CPC yang memerlukan magistrate untuk bagi kebenaran terlebih dahulu. Okey. So apa-apa diceritakan oleh pegawai penyiasat. Apa nak buat diceritakan oleh pegawai perubatan. Apa yang kami nak buat? Kami nak mengambil organ-organ daripada si mati. Organ apa? Organ ni yang telah dipersetujui oleh keluarga dan ia perlu dilakukan dalam kadar yang segera. Okey. Kan? So kita pun tengok orang yang nak keluar ni, dia akan tengok dah everything. So dia akan tanya, ini ni tanda kes pembunuhan. Adakah prosedur ini akan mengganggu siasatan puan? Puan pun kata dia tidak akan mengganggu siasatan saya. Dia tidak akan mengganggu kesiasatan saya. Kan? Lepas tu dia tanya balik, adakah kes ini akan melibatkan pemeriksaan mayat kemudiannya? Ya. Adakah persetujuan pakar yang akan menjalankan postmortem tu telah diminta? Forensik tahu ke tak? Belum tahu. Tak tahu lagi. Pegawai kata tulus je tadi. Sebab kalau homicide, majoritinya akan kata no. From the level of the hospital, kan? Forensik akan bagi tahu no. Dia pakar awal. Jadi tak payahlah nak bincang dengan pegawai penyiasat nak pergi jumpa magistrate. Buang masa. Okey, bincang dulu dengan forensik. Nak allow ke tak allow, sebab dia adalah orang yang akan bertanggungjawab. Unless kalau dia kata saya tak nak bertanggungjawab kes ni, siapa nak buat postmortem, korang buat postmortem sendiri. Walaupun masa tu kita dah sign permit macam dah keluarkan cause of death. Okey, yang itu kena bincang dengan IO. Kalau kita dah keluarkan sebab mati, kita hospital mana? Kuala Pilah. Sebab lain tau, kita ada 3 wilayah. Malaya, Sarawak, Sabah. Borang daftar kematian kita berbeza. Kalau saya bercerita kat sini, saya akan kata, okey, apakah borang yang kita tulis? Bila kita daftarkan mati tu, kita akan tulis LM02 dengan LM9 untuk kematian yang disahkan oleh pegawai perubatan secara rawatan. Kalau dekat Sarawak, dia pergi borang MCD. Kan? MCD berapa? Dia ada 9 dengan 10 lah kan? Kalau dekat Sabah, siapa? Ada? Sabah. Dia pergi borang B. Lain. Kita ni ada wilayah Malaya, Sabah dan Sarawak. Tak standardise. So, kalau pegawai perubatan telah mengesahkan sebab mati, LM02 dia dah tanda tangan, LM9 pengesahan sebab kematian pegawai perubatan, dia dah tanda tangan. Kena tanya balik pegawai penyiasat. Pegawai penyiasat tahu bahawa kes homicide memang perlu postmortem. Tak payah fikir. Pegawai penyiasat tahu bahawa untuk dia membawa kes dia ke mahkamah, dia tidak boleh menggunakan laporan perubatan. Dia memerlukan laporan postmortem. Untuk kes-kes yang lain, contohnya macam kemalangan jalan raya semua tu, dia boleh menggunakan laporan perubatan. Faham tak? Untuk tujuan pendakwaan, sebab dia cuma dakwa dekat level mahkamah session. Okay. Tengok pada kes lah. Sebab tu ada dalam borang ni ada homicide, bunuh diri, kemalangan. So kalau tanda ni, terus saja magistrate tu akan tanya balik pegawai penyiasat, adakah prosedur ini akan mengganggu ataupun menimbulkan keraguan terhadap siasatan ataupun postmortem yang akan dijalankan. Tapi kalau dah bincang dengan forensik dan forensik kata ia boleh dilakukan, maksudnya ada orang lain dah akan accountable benda tu. Forensik tu sendiri bagi tahu bahawa ia boleh dilakukan provided saya tengok that particular procurement. So kita kena perlu laporan daripada forensik tu? Tak, maksudnya kita dah ada documentation dia yang kita buat bahawa bila kita bincang benda tu. Dalam borang ni tak ada. Dalam borang ni tak ada, tapi kita punya documentation sendiri. Dalam documentation, dalam BHT kan,
Kes ini dalam untuk procurement kita tuliskan dalam BHT kan. So dalam BHT tu kita tulislah kes juga telah didiscuss dengan tu. Itu adalah kita punya documentation. Tak perlu nak banyak sangat. Cuma apabila ditanya kita kata memang dah bincangkan. Cuma autonomi pada dia. Kalau dia kata setuju, tu yang kita bawa ke depan. Kalau dia kata tak setuju, kita tak bawa ke depan. Kalau suicide yang clear cut, Mana? Suicide yang clear cut? Mati dekat? I don't know, this one ada yang pernah tanya saya. Dia terinspire dari movie lah. I takut dia buat. Dia cakap sebab dia nak jadi donor. Okay? I told the person who asked me tu memang kat US boleh, kat sini tak boleh. Sebab dia kata dia nak masukkan ais, dia nak duduk dalam bathtub, jellyfish, pakai jellyfish dengan sting. Tak apa kalau If dia just say that kind of case, kalau lah jadi. Kalau jadi, kes tu tak boleh nak memang I cakap kes tu bukanlah tidak boleh dijadikan penerimaan disebabkan oleh kes tu suicide. Kan? Sebab jellyfish tu yang menyebabkan tak boleh derma sebab dia toksis. Dia dah toksin. Saya dah cakap dengan dia. But just say lah, if the same person dia try to drown him nanti tak boleh. Apa yang boleh? Okay, something, anything that related to poison or anaphylactic shock, clinical description advisable. Maksudnya perlu nilai balik, especially kalau orang itu adalah suicide jenis dia memakan racun. Injection because it going to affect the the organ also. Kalau orang tu jaga gantung diri nak ambil kornea ke, nak ambil tulang tak ada masalah, dia ada effect. Faham tak? Tapi kalau dia gantung diri dan dia cakap dia nak derma, kalau dia gantung diri, dia nak derma, family dia yang cakap nak derma, tak ada masalah, boleh saja provided that particular kematian tu berlaku dalam satu jangka masa yang masih boleh buat pendermaan dan kelulusan daripada persetujuan daripada forensik patologis itu telah diperakui dan dibawa kepada magistrate. Itu saja. On our part, kalau kes-kes BID, NBA ataupun bunuh diri yang nak derma, we entertain je. It doesn't affect the cause of death. Okay. Cuma dalam kes homicide dia akan menjadi masalah because the beban of pembuktian itu sangat berat. Dia beyond reasonable doubt, yang tanpa ada keraguan yang munasabah. Contoh keraguan munasabah ni senang saja untuk kes-kes homicide ni. Kalau satu pertanyaan itu tidak boleh dijawab. Contohnya kan, buat penerimaan dah ambil jantung. Dan kita kalau ditanya adakah jantung itu boleh menyumbang kepada sebab kematian, dan kita kata tak pasti, ataupun kita kata boleh jadi, atau kita kata boleh, atau kita mungkin, kan? Sebab itu adalah nama dia menimbulkan keraguan, kan? Kalau kita kata ia tidak mempengaruhi, tak apa ada keraguan munasabah. Tapi nak bagi tahu tanpa keraguan yang munasabah tu kita kena jelas lah. Contohnya macam kalau dalam forensik patologi yang buat postmortem tu, dia dah tengok kecederaan itulah sebab mati, dan dia pun dengan yakin bagi tahu tidak ada perkara lain yang boleh menyebabkan kematian untuk pesakit untuk si mati tersebut kerana organ-organ lain yang telah diperiksa tidak menunjukkan sebarang penyakit. Faham tak? Itu je isu dia. Puan IO jangan takut. Takut ada ya. Macam kalau doktor ni boleh bagi tahu pegawai je lah kita dah konsak dengan forensik. Dan dalam BHT tu dah tuliskan bila kita konsak kan. Cuma bagi tahu dia lah. Bagi tahu dia sebab dia pun sendiri akan kontak forensik patologi juga kalau dia memerlukan postmortem. Betul. Kalau macam kita dah buat laporan polis, family dah buat laporan polis. Contohnya patient BID kan, kes saya tu patient BID. So kita dah buat postmortem, lepas tu dah untuk dapat magistrate apa semua tu kita perlu buat laporan polis lagi sekali. Kita just inform untuk bawa dia ke magistrate lah. Tak, dia macam ni. Laporan tu mesti ada laporan pertama saja. Kita tak perlu melapor. Family dah lapor. Lapor kematian. Laporan tu pun laporan tu telah dibuat oleh pihak keluarga. Jadi pegawai penyiasat akan merujuk kepada laporan tersebut. Bukan laporan kita. Kita tak perlu.
Lepas tu masa Dia kita kalau nak tak pergi ada magistrate tu kalau tidak, kalau nak pergi magistrate, Ha-ha. yang kita perlu tulis ni adalah nombor laporan polis. Ha. Dan salinan laporan tu polis bawa lah ke pilihan. maksudnya kita pergi balai polis tu untuk bawa polis pergi sekali je lah. Macam tu bawa pegawai pergi sekali. Okey. Kalau kes tu di tempat kita, Ha. kes tu di tempat kita, mayat tu di mana? Mayat tu di tempat kita. Ha. Polis tu kena datang kat kita, bukan kita pergi balai. Pegawai penyiasat tu datang ke tempat kita. Okey ya. Dan kita bagi tahu penyiasat, orang ini nak apa Ada tu? organ, Nak demo organ. Tapi siasatan kematian belum selesai. Siasatan kematian dia belum selesai. Dia baru datang nak menyiasat kematian, tiba-tiba dia kata nak demo organ. Apa yang dia nak buat ni? So, dalam tata cara ada kebenaran magistrate dulu. Dan pada masa sama dia continue lah untuk menyiasat. Tapi untuk dapat kebenaran tu dia adalah pemilik kes. Kita bukan pemilik kes. That's why dia yang perlu membawa kita kepada magistrate. Faham tak? Laporan tu kalau tidak ada laporan pertama, kita buat laporan. Orang ini telah dibawa mati ke kecemasan. Contohnya mati bawa orang tinggal kat situ. Kita rawat mati. Tak ada orang yang nak buat report polis. Orang yang merawat kena buat report polis. Tapi kalau family dia yang bawa ke ED, BID, kita yang bagi tahu family sila laporkan kepada polis tentang kematian ni supaya ada satu laporan. Maksudnya kertas pertanyaan boleh dibuka, bukan kertas siasatan, kertas pertanyaan kan. Telah dibuka. Jadi daripada laporan tu polis akan call siapa yang on call pada waktu tu untuk kerja, untuk ambil kes tu. Polis phone call juga. Oh, okey. Bukan kita. Okey. Polis yang bertugas 24 hours tu dia akan ambil kes tersebut berdasarkan laporan tu. Dia pun datanglah dekat hospital. Mana mayat dia? Oh, mayat dah bawa dekat forensik. Tadi dekat ED. Sekarang dekat forensik. Jadi dekat forensik pula ini adalah pleasure. Jadi Upung pun di-alertkan. Upung kena communicate dengan pegawai penyiasat tu. Yang forensik ni kami dah tahu dah. Mayat dah ada report polis, tunggu polis keluarkan pol je. Faham tak? Katakan ada accident, family tahu, and then ambulance bawa dan ED, tapi family dah pergi buat report polis, and then sampai dah meninggal. Tak apa, dia buat report polis tu tentang kemalangan kan. Sekarang bila dia dah tahu kematian, just bagi tahu balik kena laporkan ini mati. Dia mesti dua. Satu, yang pertama itu kecederaan, yang kedua adalah kematian. Faham? Tapi kebiasaannya kalau kes dekat ED, mula-mula yang berlaku adalah orang itu masuk, kita risah semua kan. Kita dah tahu, kita dah risah ada mati. Dia pergi buat satu report je, report tu mati sebab encounternya adalah mati. Bukan encounternya hidup. Dia berbeza kalau encounternya hidup. Kalau encounternya maksudnya pertemuan itu ada hidup kan. Dia mula-mula masuk, kita manage untuk resus, kita manage untuk treat, kemudiannya kita masuk ke ward. Sebenarnya sebelum masuk ward tu dah memang kena buat report. Dia telah mengalami kecederaan yang parah dan dimasukkan ke hospital. Masuk ke ED belum masuk ke hospital. Oh, dekat ward dulu. Dulu ni. So, itu baru kita daftarkan patient masuk ward. Oh. Faham tak? Faham tak? Faham? Faham tak? Dan untuk memudahkan pemahaman. Okey. Lainlah kalau dia survive dekat ED tu 3-4 hari tak ada ni kan. Tak ada katil. Kalau yang mana-mana kita dah resus within that particular stipulated time tu, kita memang dah transferkan daripada ED kepada satu tempat lain. Kalau kita dah resuskan dia, tak ada katil, tengah tunggu katil dia meninggal. Okey. Tengah tunggu katil dia meninggal. Waktu itu adalah waktu sengkang jangka masa yang pendek. Kan? Sengkang tengah tunggu katil meninggal, kita pergi buat report memang mati je lah. Sebab dia mati dalam jagaan. Kalau dia lebih dari 24 jam. Kalau daripada lebih daripada 24 jam, pastikan untuk mengelakkan daripada pegawai penyiasat tidak boleh menyiasat tu, lepas kita dah stabilize semua tu kan, memang dah tak ada apa, pastikan bagi arahan ini perlu dilaporkan kepada polis. Kalau ada waris, pergi cakap kat waris, laporkan kepada polis dia punya anak ke, dia punya ni dimasukkan sekarang berada di kecemasan akibat daripada kecederaan yang dialami oleh kemalangan ataupun jatuh ke sekian waktu sekian bulan, supaya dah ada pegawai penyiasat, dia akan memudahkan. Kalau meninggal tu bagi tahu je. Saya bagi contoh tentang kecederaan ni kan.
Bukan penyiasat tak boring lah. Contoh kan, semua pernah kerja ED kan? Semua pernah kerja ED. Ada experience. Pernah experience tak orang yang datang dengan kecederaan yang sikit-sikit je, yang green zone punya kecederaan ataupun just simple patah? Ada report polis tak sebelum tu? Tak ada kan? Tapi kemudiannya ada tak permohonan daripada polis minta? Kemudiannya ada tak? Ada kan, polis kemudiannya memohon laporan. Sebab lepas orang tu balik, baru dia pergi lapor polis. Faham tak? Dia sendiri yang pergi lapor polis sebab dia nak claim insurans. Ada tu yang contohnya yang kena pukul, kena ketuk sikit je kan. Dia kena, contohnya dia kena lempang dengan suami dia kan. Tak pun dia kena lempang dengan isteri dia kan, dia dapat kecederaan. Kan dia datang kan, dia perlu buat report polis. Kan? Kemudiannya kita sebagai doktor, tanggungjawab kita adalah untuk merawat pesakit. Kita pun rawat pesakit tu. Kan? Dia balik, lepas dia balik baru dia pergi buat report. Tapi dia dah bagi tahu polis tu, saya dah ke hospital untuk rawatan. Jadi polis tu ambil dokumen, ambil partikular tu kan. Lepas tu dia pun hantar dekat Jabatan Rekod memohon laporan perubatan untuk kes nama ni pada sekretariat. Kita pun tak tahu dia report polis ke tak, betul tak? Dia ada prosedur. Tapi untuk memudahkan kita dalam pengendalian kes kita kan, yang mana-mana kes yang memang mendapat kecederaan yang parah kan, yang kita tahu memang akan nak masuk. Kalau ada waris, advise ke waris untuk buat laporan yang pertama mengatakan orang ini mengalami kecederaan. Terserah pada pegawai penyiasat lah dia nak siasat ke tak kan. So laporan yang kedua adalah kalau orang itu mati, dia kena ada tu. Kalau laporan yang pertama tak ada, bila buat laporan mati dah tak tahu nak ke mana, lagi susah nak buat betul benda ni kan. Tak tahu macam mana nak pass over. Kan? Okay. Yang perlu diingat, borang ni siapa yang isi kan, doktor isi, polis yang isi, itulah orang yang pergi mohon jangan nama lain. Hari tu yang pergi tu doktor, kita orang pergi, yang pergi tu adalah MO saya dengan family. Pegawai tak ikut, tapi medicine sign lah. Tak apa kalau dia nak sign. Tu kita bertuah lah kan sebab dia sign kan. Kalau yang tak bertuah ya, kalau kan dia tak nak sign. Saya rasa dekat Pilar tu pun masa tu saya tak tahulah 20 tahun lepas. Itu kali pertama berlaku. Bukan jempol. Kita orang buat apa? Tonia. Ya, yang tak pernah berlaku dekat jempol tu kali kes pertama. Kes lepas tu, kes tu buat postmortem tak? Sebabnya dia nak cause of death tu. Magistrate tu nak cause of death dulu. Pegawai Pegawai mana? Pegawai apa? Polis. Tadi kata dah pergi jumpa dengan magistrate. Sebelum pergi magistrate tu kan dia dah buat report polis apa semua kan. Sebelum pergi magistrate apa semua tu dia nak cause of death apa semua, nak postmortem semua. Sebab dia kena pergi dengan dia. Janganlah kita pula, sebab kita pula yang nak kena buat kerja dulu kan. Macam tu. Siapa kita kena beli polis ni. So kena bagi tahu benda ini tak perlu apa, benda ni belum lagi siasatan polis, postmortem belum dijalankan, tapi procurement tu perlu dijalankan dulu. Macam mana nak come out dengan cause of death dulu? Oh, sebenarnya boleh buat procurement before postmortem. Boleh lah. Better. Dia macam ni, better. Kita orang tunggu sampai apa postmortem lah. Memang dia sikit macam tu. Sebab bila nak postmortem benda yang forensik kita tu tak ni mengejar masa. Kita betul. mengejar masa. Procurement as soon as possible. As soon as possible. Postmortem as soon as practicable. Faham tak? Apa beza dia kan? Kan? As soon as possible, as soon as practicable. Kalau patient, contohlah patient meninggal kat ward, nak buat postmortem, dia meninggal contoh pukul 1 pagi. So esoknya tu lah baru buat postmortem atau kan? Kalau benda tu nak disekalikan, postmortem dengan procurement tu pun sebenarnya boleh je. Kan? Tapi kita kena ingat apa yang kita nak buat adalah sekarang ni dia menjadi tanggungjawab untuk buat procurement. Dan kalau boleh dibuat sekali, buatlah sekali. Maksudnya kalau kita pergi jumpa
jumpa magistrate tu, kalau magistrate tanya apa sebab kematian, kata tak tahu lagi. Belum, Pending sebab pun. sebab itulah kita memohon kepada Kat magistrate. Sebab kita Kenapa kita memohon kepada magistrate? Kerana kes itu masih dalam siasatan polis. Tapi kita Sebab nak ambil mati dia tu. sebab mati pun belum diketahui, postmortem belum dijalankan, tapi kita kena buat procurement dulu. Dan kita mendapat advice procurement itu tidak akan mengganggu proses postmortem yang akan datang dengan sebab mati. Sebab mati itu nak bagi kepada dia. Tapi kalau kita dah memang macam contoh BID kan banyak kan, BID kan memang akan jadi kes polis kan. Tapi kalau macam kita dah confirmkan, kita dah buat postmortem, dah tahu dah cause of death apa semua, kita still kena ambil sign magistrate juga. Kita kena ambil sign magistrate sebabnya sebenarnya kalau ikut praktis lah, kalau ikut pemahaman saya ataupun kalau the best practice, tak perlu lagi sebab dia tak ada pun lagi nak involve pasal postmortem tu. Cuma dalam law tu dia bagi tahu 3 perkara. Satu, kalau kes itu dipercayai akan menjalani postmortem. Satu. Yang kedua, kes itu dipercayai akan menjalani pertanyaan-pertanyaan tentang kematian. Dua. Kes itu dipercayai akan menjalani inkuari kematian. Tiga. Sebab itulah walaupun dah buat postmortem pun masih kena minta kebenaran. Okey, sebab dia ada 3 tu. Kan? Faham kan? 1, 2, 3. Pasang lagu apa tu? Pasang lagu. Kalau kita tak ada lagu kan, tak keluar. Rugi je. Dia macam ni lah. Sekarang baru kita nampak kan dia punya dilema kan. Dilemanya adalah macam nak pergi bersama-sama tapi kemudiannya ada benda yang ini ada benda yang menghalang dia kan. Tapi kita cuba bantulah. Kita cuba bantu, memang boleh bantu. Cuma kenapa ada homicide, kemalangan bunuh diri ni adalah memang untuk memberitahu kepada magistrate tu dia juga kena aware. Dan berdasarkan yang tik ni adalah dia akan tanya balik soalan. Tapi biasanya kalau macam ni tisu je lah dapat kan. Sebab dia dah macam Ambil ID tisu je lah. Kena bunuh boleh berlaku mati bawa PID. Boleh juga mati dekat ward. Kita ketuk kepala kena tikam survive for few days. Masih boleh berlaku. So kita cover lah kan. Because orang yang mengalami kecederaan tu sekarang orang yang MBA pun boleh dakwa membunuh orang lain. Maksudnya langgar mati tu. Boleh didakwa sebagai pembunuh. Dia kalau dia dakwa membunuh dia tu yang budak yang kat sekolah kena yang makcik yang MRSM UiTM Dungun tu pun dia dakwa membunuh. Oh ya. Tapi tu bukan dia tak mentally fit. Maksudnya dia boleh je Yelah, dia dakwa dakwa kan. So sebagai sekarang kes kalau bunuh kalau lah. kes macam tu tak boleh nak tahu kemalangan. Kena bagi tahu homicide. Itu sebab ada saksi and everything. Faham tak? So kena aware supaya orang yang nak bantu tu dia aware. Saya bukanlah magistrate tapi saya bagi tahu perspektif tu kan. Dan saya bagi tahu perspektif forensik patologis. Sebab dia autonomi, kalau perkara itu nak jalankan postmortem dia masih lagi autonomi forensik patologi yang decide. Kalau dia tak setuju akan ada masalah. Kalau kita proceed, siapa yang nak buat postmortem? Maksudnya dia kena deal dengan forensik juga tu kan. Kalau forensik Memang. kalau tak boleh kan tunggu postmortem juga. Kalau forensik Kena kata tunggu. kes ni dia memang nak buat postmortem dan dia tak benarkan, then at the end of the day tak boleh juga. Sebab autonominya pada dia. Ya. Kan? Sebab dia yang akan buat that particular postmortem dan dia yang nak sign LM02 dengan LM10 ataupun dia yang nak sign borang B dan juga borang MCD9. Kalau macam dekat distrik kan untuk forensik tu biasanya MO je yang buat kan. Boleh ya kata. Maksudnya kita boleh clarify dengan specialist. Tak apa MO tu yang clarify dengan specialist. Kenapa pula you yang clarify? Oh, MO tu yang Boleh. kontak dengan ni lah. Faham tak? Kan? Sebab ada orang dah bertanggungjawab tu. Kan kita nak bypass struktur tu, kita tak tahu kita nak cari siapa. Betul? Dalam undang-undang pemeriksaan mayat dilakukan as soon as practicable dalam jangka masa yang difikirkan perlu tu kan oleh pegawai perubatan kerajaan berdaftar. Dia tak tulis pun pakar.
Faham? Dia tak boleh berpakar. The problem is dalam mahkamah tanya adakah anda seorang pakar? Apakah credential anda? Apakah kelayakan anda sebagai pakar? Sebab untuk memberitahu sebab mati tu bagi kes-kes homicide dia memang memerlukan orang itu adalah pakar. So dia tidak ada keraguan yang munasabah. Macam tu je. So high profile case memang pakar gitu. Bukan high profile case, homicide. Homicide. Oh, homicide semua memang pakar punya case lah. Kalau kemalangan tak perlu kan Kalau kemalangan, sebenarnya apa-apa prosedur. Kenapa orang jadi pakar? Kenapa bina perubatan tu berkembang menjadi pakar? Kan? Sebab at the end of the day, prosedur itu perlu dilakukan oleh pakar. Apa-apa prosedur pun sebenarnya kalau pakar ada kan, tapi kalau pakar tu dah larang baru dah begini. Kalau pergi dekat private sector semua benda dibuat oleh pakar kan. Kan? Pandemik pun dibuat